kod X011 dipersilakan Puan Nur Syilawati binti Awang Layas Sayuti dengan tajuk kajiannya meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab dalam kalangan murid tahun 5 menggunakan kad pakar trafik light melalui pendekatan itikad kira. Tafadhal masykur. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator yang bertugas pagi ini, Ustaz Arif Rashid Ibrahim, juga kepada Tuan Dayu Mak Fauzi selaku yang saya hormati. Seterusnya, peserta program hadirin Ustaz dan kepada pihak penganjur program IBET di atas penganjuran yang begitu hebat sekali. Baik. Seterusnya, saya sendiri diberikan peluang dan ruang kepada saya untuk sama-sama saya berkongsi kajian tindakan saya. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Saya, Nasyilawati binti Awang Layas Sayuti, berkhidmat di SK Hadatu 2. Tajuk kajian ialah meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab dalam kalangan murid tahun 5 menggunakan kad bakar trafik light melalui pendekatan itqan qiraat. Baiklah, sebelum saya masuk kepada kajian tindakan saya ingin menjawab beberapa persoalan yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama, mengapakah kemahiran membaca ini dipilih? Kemahiran membaca merupakan kemahiran yang tergolong dalam DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KSSR semakan tahun 5 yang baru, yang mana agak sukar dikuasai berbanding kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran mendengar, bertutur dan juga menulis. Yang merupakan kemahiran membaca juga merupakan satu penilaian yang ada dalam pentaksir darjah. Begitu juga di SKP tadi, itu juga dalam PB. Jika dikuasai dalam penilaian itu, berbanding dengan kemahiran-kemahiran lain, murid boleh kuasai, tetapi dalam kemahiran membaca, murid amat lemah dalam kemahiran ini. Seterusnya, kemahiran membaca juga perlu dikuasai oleh murid seperti mata pelajaran bahasa yang lain. Jika murid tidak menguasai kemahiran membaca, maka tidak dapat menguasai seterusnya. Dan soalan yang kedua, mengapa kad bakar trafik light dipilih? Yang pertama, murid itu membaca kalimah yang diajar kerana kaedahnya lebih kepada suku kata. Apabila murid menyebut suku kata, secara tak langsung dia boleh menyebut kalimah. Yang kedua, menarik minat murid dengan kad yang cantik, berwarna dan mudah dibaca. Cara bacaan juga berbeza dari sebelum ini. Selalunya kita dalam bahasa Arab, guru-guru lebih kepada kaedah menghafal, tetapi kad ini dia boleh menyebabkan murid itu minat untuk membaca mudah dan seronok. Dan yang seterusnya, mahir membaca dengan cepat. Mahir membaca dengan cepat dengan kaedah yang mudah murid baca, kemudian murid fahami. Dan ini menyebabkan murid lebih tekun dan bersungguh-sungguh untuk membaca. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran di era pandemik, terdapat banyak cabaran. Antara isu yang saya dapat di awal buka persekolahan ialah daripada, walaupun ia ada secara online,
saya dapat isu yang pertama ialah murid tidak dapat membaca huruf bersambung. Huruf bersambung murid lemah dan dia tidak dapat juga membunyikan huruf bersambung itu. Seterusnya, murid juga kurang minat membaca kalimah Arab, yang mana murid susah membaca kalimah Arab ni kerana mereka selalunya menghafal dan mudah lupa dengan kaedah-kaedah yang tidak menarik. Murid tak aktif, diam, jadi dia tak minat. Dan seterusnya murid kurang minat terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Di mana kalau kita lihat bahasa Arab ini adalah mata pelajaran elektif yang kalau kita tengok dari segi ibu bapa dan murid itu sendiri mengambil sambil memandang rendahlah kepada mata pelajaran ini sebab dia tidak masuk kepada peperiksaan dan tidak memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi itulah murid kena minat. Jadi macam mana nak tarik minat murid? Selepas ni kita akan tengok ya. Seterusnya saya pergi kepada fokus kajian. Apa dia fokus kajian saya? Keseluruhan kajian berfokuskan kepada membantu murid meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab dengan menggunakan kaedah yang lebih menarik bagi memudahkan murid membaca kalimah di kalangan murid tahun 5 menggunakan kad bakar traffic light. Di sini saya buat satu persoalan. Persoalan yang mungkin akan ditanya oleh semua orang. Adakah kemahiran murid membaca kalimah Arab ini dapat ditingkatkan melalui kad bakar traffic light? Okey. Baiklah, kalau kita lihat kepada murid ini mempunyai pelbagai personaliti dan gaya pembelajaran mereka dalam bilik belajar tu kita nampak. Walaupun di kelas perdana, kita tetap lakukan pembelajaran berbeza. Murid ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan personaliti mereka berbeza. Jadi, murid perlu kuasai kemahiran membaca kalimah ni. Sepatutnya di tahun 5 murid sudah boleh membaca kalimah dan mereka akan pergi jauh lagi dalam membaca ayat mudah dan juga ayat berangkai. Dan dorongan guru itu penting untuk murid ini membaca dan aktif dalam kelas serta berkeyakinan. Serta berkeyakinan dan tidak rasa malu dan takut untuk mencuba. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ialah secara amnya, objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab dalam kalangan murid tahun 5 menggunakan kad bakar traffic light melalui pendekatan itqan qiraah. Objektif khusus pula yang pertama, murid dapat meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab dengan betul dan lancar. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kemahiran menyebut kalimah Arab dengan betul dan lancar dan guru dapat menambah baik amalan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kumpulan sasaran iaitu pelaksanaan tindakan ini sasarannya terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan di tahun 5 dari SK Lahad Datu 2. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah kajian daripada pengumpulan data, pemerhatian dibuat di atas talian. Walaupun sekolah kita berada di era pandemik, saya bersyukur dalam era pandemik ni saya merasakan sesuatu yang baru saya pelajari. Maka dalam pembelajaran kita di atas talian lebih kepada online ataupun dalam talian. Saya memilih untuk 2 kaedah yang di dalam bilik belajar, itu kaedah gabungan online dan offline. Bagi yang tidak boleh online, mereka pergi kepada offline, dan bagi yang boleh online, mereka online secara Google Meet. Dan alhamdulillah, saya bersyukur juga murid saya, murid sasaran, murid kajian saya, 8 orang ini semuanya boleh melalui proses online di Google Meet. Walaupun sebelum ini ada masalah mereka untuk saya buat kajian ini, kita tidak dapat bersemuka. Jadi dia orang murid ini dapat juga saya cuba untuk berbincang dan menyelesaikan masalah macam mana mereka boleh masuk dalam Google Meet ni. Jadi permasalahan itu boleh selesai, jadi saya dapat menjalankan kajian dengan lebih mudah. Okey, yang pertama kajian yang saya buat ialah dilihat dari segi pemerhatian, yang mana saya mengenal pasti masalah yang berlaku dalam kemahiran membaca ni. Apa masalah sebenar? Tapi yang paling penting ialah
Kalau kita tahu permasalahan murid tapi murid tidak bersama dengan kelas kita, kita tidak dapat sampai ke intervensi yang kita akan ajar. Jadi intervensi ini perlukan murid itu masuk bersama-sama dengan kita, duduk bersama-sama dengan kita. Itu ada amalan terbaik yang saya buat, yang mana saya nak tarik minat. Itu saya ambil perkataan tarik minat murid untuk masuk belajar bersama saya. Kalau kita buat intervensi macam mana sekalipun murid tidak berminat, maka impaknya tidak ada. Kesannya tidak memberi kepada murid itu. Mesti murid itu sendiri yang hendak belajar, murid itu sendiri yang mahu bersama kita. Okey, yang kedua ialah kaedah temubual. Kaedah temubual yang saya buat, yang mana saya dapati murid ni murid tidak minat belajar dan dia rasa bahasa Arab ni sukar baginya. Bahasa Arab ni susah baginya. Jadi kita kena buang persepsi itu daripada sukar kepada mudah. Dan seterusnya yang terakhir saya membuat ujian, iaitu ujian pra dan ujian pos dan mengumpulkan data. Dan sebenarnya saya membuat saya cuba membuat refleksi, mereflek, merancang, kemudian tindakan dan pemerhatian. Okey, seterusnya tindakan pelaksanaan. Okay, tindakan pelaksanaan. Sebelum lagi kajian tu dijalankan, saya sudah buat satu trademark untuk murid-murid ni. Apabila saya buat sesuatu, murid dia akan suka satu trademark. Okey, jom kita bakar traffic light. Jadi murid akan seronok dengar benda tu. Trademark saya ialah jom kita bakar traffic light. Jadi dia seronok. Jadi murid tu dia akan berminat dan benda yang menyeronokkan akan mereka akan suka. Okey. Sebelum mulakan kelas, sebelum mulakan untuk kelas bergemik saya, malam sebelum itu saya akan menggunakan kaedah flip classroom, yang mana saya tadi ada dua kaedah gabungan. Saya ambil kaedah online dan offline. Malam saya akan bagi dulu video yang saya buat sendiri atau penyanyian yang saya buat sendiri dan aktiviti yang saya buat sendiri, dan saya akan bagi dahulu apa jadi murid itu dah nampak apa yang saya nak ajar. Dan saya sudah bersedia dengan kalimah-kalimah yang akan diajar melalui kaedah kad bakar ini. Okey, guru memperkenalkan kad bakar tersebut serta menerangkan kaedah bacaan kepada murid. Yang kedua, kaedah bacaan atau suku kata bahasa Arab menggunakan nombor Arab mengikut urutan. Ini pelaksanaannya. Seterusnya, kaedah bacaan adalah rumi dan menggunakan nombor bagi membantu murid membaca dengan mudah. Penggunaan warna traffic light itu sendiri yang sinonim dengan murid. Murid selalu tengok traffic light. Warna merah apa, warna kuning apa, tapi saya tukar warna merah untuk bacaan panjang, warna kuning untuk bacaan bersabdu, dan warna hijau ialah biasa. Itu saya buat satu macam inovasi lah. Macam mana kalau kita berhenti dekat lampu merah, kita berhenti lama. Kemudian kita nak berjalan di kuning tu kita bergerak begitu macam bersabdu. Kita aplikasi balik. Dan hijau tu kita jalan terus. Dan murid dapat melihat gambar dan maksud kalimah. Secara tak langsung dalam kad ni dia ada gambar, kita tak faham apa yang dibaca. Maksud kalimah tu pun ada, dan pengukuhan murid menulis kalimah di akhir. Murid menulis. Kenapa murid menulis? Kerana dengan murid menulis dia membaca apa yang ditulis. Itu adalah pengukuhan. Dan memberi penghargaan kepada murid yang berjaya membaca kalimah dengan betul dan lancar. Okey, seterusnya intervensi. Baiklah, ini adalah intervensi saya yang saya bangunkan. Okey, saya akan tunjukkan. Ini adalah kaedahnya. Kita nampak. Okey, kita nampak dia bergerak daripada Arab dahulu, kemudian Melayu, kemudian ada makna kalimah, kemudian ada tulisan. Tulisan itu ibarat dia menulis kalimah. Contoh. Baiklah. Kad bakar traffic light adalah singkatan daripada BA bacaan, KA kalimah, AR Arab. Bakar traffic light adalah warna-warna yang saya gunakan di dalam suku kata yang mana untuk memudahkan murid. Sama ada kalau dia nampak merah dia akan baca panjang, kalau kuning dia akan baca bersabdu, dan warna hijau dia membaca dengan terus. Itqan qiraah pula, yang mana murid
apabila melihat kepada kad ini mereka akan bersungguh-sungguh dan tekun. Tidak perlu lagi kita menyuruh dia membaca. Dengan kaedah yang ada ini mereka seronok, mereka menarik, maka dengan itu murid membaca dengan sendirinya, bersungguh-sungguh dan minat terhadap ciri-ciri kad yang dibuat yang berwarna, menarik dan mudah dibaca ini. Kad ini pula saya sudah membuat perkongsian di dalam di peringkat negeri dalam program Mahadhan Arabi Negeri Sabah, yang mana saya membawa tajuk Hayya Naqra'u. Saya lebih ambil kepada kalimah. Dan ini video ini saya sudah kongsikan boleh ke channel saya dalam Syirah Comel. Jadi boleh tengok video ini. Okay. Ini adalah gambar-gambar semasa kami membuat perkongsian di peringkat negeri. Seterusnya, proses PDPR Google Meet. Ini adalah proses PDPR yang saya jalankan setelah murid-murid itu sudah melepasi intervensi yang telah saya jalankan, di mana murid telah mampu untuk membaca dan bersaing dengan murid-murid yang biasa di kelas dan murid kajian saya ini. Okey, ini saya buka. Okey. Ayat nabda. Asirun. Sahih. Maratan ukhra? Asirun. Sekali lagi maratan ukhra? Asirun. Apa makna asirun? Jus. Jus. Sahih. Farhana ahsanti. Okay, saya tak dapat nak tunjukkan sebab masa saya nampak macam mencemperui. Jadi ini adalah proses PDPR saya di dalam Bidik Belajar, yang mana selepas saya melakukan intervensi ni saya nampak perubahan yang besar kepada murid-murid kajian, yang mana kalau saya tidak mengawal kelas saya secara sistematik, maka kelas saya akan bising sebab masa-masa berebut untuk membaca kalimah. Jadi saya ambil kaedah, siapa yang raise hand di awal saya sebut nama baru boleh membaca kalimah itu. Ini adalah antara gambar-gambar yang proses Google Meet yang saya jalankan di sekolah. Seterusnya, Ma I Zul Maizul. Sahih. Okey, itu. Seterusnya kita pergi pada dapatan kajian. Persoalan tadi telah terjawab. Ini adalah Tinggal 1 minit lagi ya. 1 minit lagi. Ya. Walaupun kajian dibuat secara atas talian dan secara digital, di mana semua murid kajian tidak mempunyai masalah dalam Google Meet. Kalau kita lihat walau bagaimanapun ada masalah tapi dapat diatasi. Intervensi ini menarik minat murid dan pancar wajah kegembiraan dan terujung semasa sesi talimat mengenai intervensi ini. Murid-murid seolah-olah tidak sabar untuk memulakan PDP menggunakan kaedah ini dapat pendekatan yang baru ini. Pada mulanya ada pelajar tu melihat saja, dia tengok saja, tapi dia tengok kawan dia, lama-lama dia pun berminat untuk membaca juga. Dapat ini kalau kita tengok di sini telah menjawab persoalan yang telah diutarakan tadi, yang mana adakah kemahiran ini dapat murid membaca kalimah Arab dapat ditingkatkan? Kita lihat apa yang ada di graf ini, yang mana perubahan ketara dalam ujian pos dalam peningkatan ujian ini kerana kaedah ganjaran betul dan berimpak tinggi kepada murid kajian. Okey, kita pergi lebih cepat sikit lagi. Okay, rumusan yang terakhir ya. Okey, ini rumusan cabaran dan impak. Apa cabaran yang saya hadapi? Ialah pertama, sikap murid dan ibu bapa merupakan cabaran terbesar dalam hidup saya, mana nak meyakinkan ibu bapa, nak meyakinkan murid bahawa kita mampu menjadikan murid ini membaca kalimah Arab dengan lancar dan betul dan lancar, dan mahu anak mereka menguasai subjek ini. Ini penting sebenarnya di masa hadapan, pada masa hadapan. Dan impak dia yang mana murid dapat membaca kalimah dan PBD dan dapat ditingkatkan. Mereka dapat baca kalimah, PBD pula dapat ditingkatkan, dapat cemerlang, dapat menambah baik amalan saya, pengajaran dan pembelajaran aktif murid dalam kelas, dan murid berebut nak menjawab soalan. Murid tanya lagi, bila kelas mu'alimah esok ajar apa? Susah nak tinggal lagi. Susah dia nak tinggalkan GM tu. Bermakna dia tidak puas lagi belajar dengan mu'alimahnya. Dan mana yang paling besar ialah impak dia lah persepsi ibu bapa dan murid dalam mata pelajaran bahasa Arab ni berubah.
Dan yang nampak apa kesan positifnya. Dan paling itu saya tersentuh dengan kesungguhan murid saya dan guru saya, semotivasi saya akan naik lagi lah. Okay, cadangan penambahbaikan ialah kekalkan kaedah ini dan mengembangkan lagi kaedah seterusnya pada ayat mudah dan berangkai. Kaedah ini juga sesuai digunakan pakai dalam mata pelajaran lain, itu bahasa Melayu dan pendidikan Islam. Dan kaedah ini adalah kesinambungan daripada kaedah saya sebelum ini, iaitu kacamur yang pernah saya bentangkan di peringkat kebangsaan dan saya tambah baik dan menjadikan kad bakar traffic light. Dan saya sarankan kad bakar traffic light ini bolehlah digunakan oleh guru untuk anak murid masing-masing, dan semoga ia memberi manfaat kepada semua. Dan saya rasa dah masa tidak mengizinkan. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Tuan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar, saya pun bersemangat juga. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Silawati binti Awang, Layar Sayuti dengan penyampaian tajuk kajian meningkatkan kemahiran membaca kalimah bahasa Arab dalam kalangan murid tahun 5 menggunakan kad bakar, iaitu bacaan kalimah bahasa Arab traffic light melalui pendekatan Irfan Qiraah Tahniah dan Syabas dengan pembentangan yang sangat menarik. Okey, untuk sesi ini saya bukakan sesi soal jawab kepada para peserta kita. Untuk makluman semua, kita ada 27 orang peserta bersama-sama di bilik 3 Ibnu Arabi. Silakan. Halo. Okey, jika ada persoalan boleh silakan kemukakan di ruangan chat, boleh ditulis ataupun secara live. Okey. Silakan. Okey, ada persoalan? Ada persoalan atau penambahbaikan daripada cadangan penambahbaikan, saya boleh terima. Daripada silakan. Silakan. Ada 27 orang peserta. Pelaksanaan di kelas menggunakan komputer lah ya. Tuan Moderator boleh saya terjawab? Ya, boleh teruskan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kad bakar ini boleh membantu murid kerana keadaan internet dan bagaimana boleh terima kasih kepada Muhammad Afiq dan juga sama dia, lebih kurang dia saya nampak soalan ni kan lebih kurang Puan Amira dan Tuan Syafiq. Begini, sebenarnya kad bakar ni awalnya dia daripada kacamur. Kacamur ni kaedah bacaan juga. Lebih kepada sebelum ni saya masih lagi bersemuka. Masih bersemuka, saya menggunakan kacamur. Jadi dalam kacamur saya menggunakan kad sebenar-benarnya yang kita boleh lekatkan, boleh menggunakan itu. Kalau dapat tengok saya punya, saya rasa ada dalam channel saya mengenai pembentangan kacamur tu macam mana. Ada dalam tu, dalam channel Syirah Comel tu. Jadi saya menggunakan kad, sebenarnya kad saya nak buat, tapi di era pandemik ni saya terpaksa tukar. Tak boleh kita kena tukar pada arus semasa. Kita dah tak ada lagi kad nak tekan tu. Jadi kita gunakanlah digital yang ada. Jadi saya mengubah kepada yang lebih mudah lah saya nak buat. Saya buat guna PPT. Jadi kalau kita guna kad pun boleh. Kalau di sekolah kita buat kad, kita suruh murid lekatkan kalimah-kalimah tu. Mula-mula kita lekatkan dulu yang suku kata, kemudian kita kita baru kita masukkan kalimah. Dia proses dia sama macam saya tunjuk tadi, lebih kurang.
Letak ke satu. Okey, apa makna ni? Cari mana makna ni? Okey. Makna ni. Okey, gambar kereta. Okey. Bagus. Okey, tengok macam mana tulis. Dia boleh menulis sendiri. Tapi dengan kaedah digital yang ada, saya gunakanlah PowerPoint untuk menulis. Dia daripada awal macam mana tulisan hingga akhir. Jadi murid tu dapat. Dia tengok. Jadi saya tukar. Saya sebenarnya menukar daripada kaedah yang sedia ada di Kacamor. Disebabkan oleh pandemik kita ni menggunakan kaedah itu. Menjawab ke Ustaz ni Tuan Hafid dengan Puan Amira? Puan Amira. Menjawab tak? Penilaian. Penilaian dijalankan bagi murid yang offline. Okey, bagi penilaian murid yang offline, bagi murid ni, saya memberikan kad yang saya buat, maksudnya saya bagi yang tadilah, saya ambil gambar apa semua. Saya ada satu kaedah saya, iaitu saya membuat video. Saya membuat video PDPC dalam bahasa Arab. Jadi kaedah dalam penilaian saya buat, murid tu kena hantar dengan saya video dia membaca kalimah. Dari situ saya nilai murid itu. Saya nak. Okey, minggu ni tolong hantar bacaan kalimah ini kepada muallimah. Jadi walaupun dia offline, dia boleh. Cuma dia punya dia ada masalah dia untuk masuk Google Meet, tapi dia boleh juga menghantar video. Dengan kalau misalnya lah beritahu macam boleh sini, dia gunalah telefon kau abang dia ke kakak dia lah, kan benda tu bukan bersemuka atau online yang masa tu. Malam ke dia boleh hantar. Jadi pesanan online lah ya. Saya buat Puan Amira, ada 2 kaedah saya bagi tahu tadi tentang gabungan. Saya gabung. Murid saya ada 2. Saya buat gabungan, iaitu online dan offline. Dalam online beginilah cara saya. Murid saya kebetulan 8 murid kajian adalah online. Saya mampu buat online. So, saya mula-mula saya risau. Mana saya pergi rumah ni, saya cakap. Lepas tu yang murid 8 orang ni tiba-tiba yang selain ni ada yang offline ni. Online kita ada. Kaedah online saya ialah saya memberikan video saya, terpaksalah kita buat WhatsApp dan Telegram. Selain daripada ini, Google Meet saya ada Telegram live stream Telegram. Dan begitu juga StreamYard. Saya guna apa kaedah yang ada, saya akan gunakan untuk murid ni belajar bagaimana proses itu. Okey, itu saja. Menjawab tak? Tania. InsyaAllah Puan Amira dan nanti Ustaz Puan Waliza nanti dia minta share slide nanti nanti. Okey. Dan Tania juga kepada Mama Afik. Ya. Okey, jadi tuan dan puan, Tania kepada pembentang kita yang ketiga untuk sesi yang pertama, Puan Silawati binti Awang Raya Sayuti, dan tuan-tuan dan puan-puan peserta dan para pembentang yang dikasihi. Okey, untuk convention kita pada pagi ini IPAC 2021 kita akan berehat seketika untuk sesi yang pertama selama 10 minit, dan insya-Allah kita akan kembali semula pada pukul 9.40 pagi setelah 10 minit. Okey, kita bertemu selepas ini. Maka jangan ke mana-mana, stay tuned.